Jadi ini perkara yang kita nak lepaskan tengkuk kita dengan jumlah peruntukan yang besar, di samping dengan dua projek yang saya sebut tadi, kita tak mampu untuk membina rumah-rumah mampu milik. Itu pun dibangunkan Yang Berhormat. Projek Nova di Seksyen 7 dah selesai. Berapa projek lain di Ariana sebagai contoh dah selesai. Di beberapa di Kuala Langat kita sedang lakukan dan dibinakan. Saya akan kemukakan senarai projek-projek tersebut kerana kita masih lagi. Untuk contoh sebagai projek Shah Alam Central, kita akan tetap menetapkan untuk projek RSKU kerana 50% daripada pembangunan di kawasan yang kita akan bangunkan sebagai Shah Alam Central, iaitu kawasan di sekitar di antara SACCC Convex sampailah kepada bangunan MRCB yang baru dan sebagainya, supaya ada lebih volume kehadiran, sebab di kawasan sana menjelang jam 8.30 malam sudah sunyi. Jadi kedai-kedai operasi juga sudah semakin lemah. Dia perlukan volume penduduk, jadi kita akan tambah termasuk menguasakan 50% daripada kawasan pembangunan kita untuk RSKU. Jadi saya rasa saya dah jawab sebahagian besar tentang PKNS. Yang ada lagi. Terima kasih Datuk Unsusa. Belum habis jawapan yang diberikan. Kerana sekali lagi saya nak rujuk kepada dokumen The Awakening oleh CEO PKNS bertarikh 2 Februari. Ada satu chapter di dalam pembentangannya, The Battles Won. Tajuknya sedap. Tetapi bila saya lihat apakah perincian dalam topik ini, ada 16 inisiatif yang telah dibentangkan dalam lembaga pengarah PKNS. Tidak ada satu pun inisiatif yang disebut sebagai The Battles Won ini menunjukkan komitmen PKNS untuk membina rumah-rumah mampu milik dan rumah Selangor. Tidak ada. So bagaimana, apa yang menang ni? Tajuknya The Battles Won. Tetapi apa yang dia menang? Antaranya lah. Divested PJ Central by acquiring MRCB asset. Bagi dia itu satu kejayaan. Beli St. Regis Kuala Lumpur 13 unit, itu adalah kejayaan PKNS. Satu lagi yang belum kita bincang ni, divested Broga Land. Ini mungkin Dewan tidak tahu. Sekali lagi PKNS merasakan sudah berjaya dengan menjual tanah 700 ekar. 700 ekar. Itu sebab saya sebut sekarang ni apa mandat PKNS? Ejen jual tanah atau ejen pembangunan hartanah. Kalau kita lihat mandat kepada PKNS 60 tahun dulu adalah untuk membina dan membantu pembangunan sosioekonomi rakyat. Tapi kejayaan yang dibentangkan dalam lembaga pengarah, aku berjaya jual tanah Broga, aku berjaya jual tanah di PJ Central. Ini bukan kejayaan yang patut kita banggakan dengan pengurusan PKNS hari ini. Apa lagi? Kelang Singapura dah bangun untuk menjawab. Nanti dua lagi. Kejayaan dalam The Battles Won, Selangor Golf Masters and Selangor International Race. Berapa orang yang main golf, Datuk Menteri Besar? Jangan tunjuk jauh, tunjuk kita dulu. Bila kita tunjuk satu, ada 4 datang ke diri kita. Apakah ini kejayaan PKNS? Penjelasan daripada Singapura, Hulu Kelang. Kemudian successfully completed 1,500 kilometers cycling through Indonesia. Dia naik basikal di Indonesia, dia anggap itu satu kejayaan. Saya kira perkara ini perlu diberikan perhatian Datuk Menteri Besar kerana isu-isu besar yang kita bincang hari ini adalah untuk kembalikan PKNS kepada mandat asal, bantu rakyat di bawah, bukan menjadi ejen bail-out kepada syarikat-syarikat dan toke-toke besar. Terima kasih. saya rasa istilah bail-out yang digunakan tu sangat misleading dan sangat tidak adil. Yang Berhormat, saya sebutkan apa yang saya selesaikan hari ini, yang kita selesaikan hari ini adalah legasi yang Yang Berhormat sendiri realize. Tapi tak dapat diselesaikan dan Yang Berhormat tidak berbuat apa-apa untuk selesaikan. Setuju. Yang Berhormat teruskan
sambung lagi perbelanjaan 10 juta every month untuk Datuk Jelati. Dan akhirnya tidak selesaikan masalah value yang ada. Datuk Menteri Duduk. Besar. Duduk. Datuk Menteri Besar. Saya dah jelaskan. Jangan emosi. Saya dah jelaskan. Saya telah tegaskan Saya tidak emosi. pegangan Hulu Kelang Tak bagi emosi. peluang Tapi Yang penjelasan Berhormat sangat tidak daripada Ya, Ramadan ni bagi kami kalau boleh sepanjang tahun Ramadan tak apa. Sialnya saya kepentingan Duduklah Hulu Kelang, Hulu Kelang duduk. Duduk Hulu Saya Kelang. tetap pertahankan Hulu Kelang. Gila Duduk Hulu Kelang. Kami dengar lama dah Hulu Kelang ceramah tadi. kepada syarikat swasta. Duduk. Itu saya sebut tadi. Kelang. Property Hulu Kelang. development is about timing. Sebab itu kita mahu kepentingan PKNS di PJ Central dipertahankan. Dengan memastikan sharing of GDV itu dapat menjamin PKNS di situ. Betul lah, tidak ada kos sebab kita ada tanah. Ya. Platform yang diperuntukkan oleh PKNS itu kita bangun secara usaha-sama. We spend Boleh dilakukan. 160 million yang Berhormat. Tetapi What is kalau- the cost? Tetapi What is the GDV cost? kita You are ada misleading the tanah. State Assembly. Kita Mislead. ada tanah yang To be perlu fair, kita yourself. sumbang Hulu kepada Be fair to pembangunan yourself. secara usaha-sama Hulu Kelang. dengan mana-mana syarikat. Be fair Hulu to Kelang, yourself. tak tolong Hulu Kelang duduk. You did nothing. Hulu Kelang. Apakah dengan menjual tanah-tanah itu satu penyelesaian? Hulu Kelang. Selesai Maknanya untuk sekarang setengah land kedua dengan ada tanah yang PKNS lain. Land Baik. bank PKNS sudah tidak ada di Baik. kawasan-kawasan Okey, kita minta semua ada di Dewan. Saya minta Speaker. sikit. This is Pukul my satu, floor. pukul This is satu. my floor. This is my floor. Satu. Kelang nampakkan Sorry, pukul satu sorry. dah. Sorry, this is my floor. Saya nak ambil masa sikit. Kita dah anggap bahawa penyelesaian dan antara strategi yang kita lakukan ialah menyelesaikan isu-isu yang berlarutan. Ya, betul. Dan isu-isu berlarutan itu supaya kita tidak terus menanggung bebanan kos yang kemudian tidak mengembalikan daripada pelaburan-pelaburan yang dibuat. Adakah Datum Jelatik contoh perumahan rakyat yang terbaik dalam masa yang Berhormat luluskan dan yang Berhormat pertahankan dalam Dewan? Termasuk membuat program di kawasan Hulu Kelang pada ketika itu. Sudah pasti tidak. Saya tak sebutkan sampai ke tahap itu. Tetapi bagaimana kita nak pastikan perbelanjaan itu efisien. Dan untuk elakkan lanjutan daripada hutang-hutang tersebut, kita terpaksa ada cut loss daripada apa yang berlaku. Jadi jualan terhadap tanah di kawasan Semenyih sebagai contoh. Yang Berhormat, kawasan tersebut ada pencerobohan. Melibatkan petani-petani. Dan kawasan tersebut juga melibatkan kawasan level 3 dan level 4 yang besar. Dan hanya sebahagian saja yang boleh kita jual. Sebahagiannya kita akan serah balik untuk petani-petani kelas 3 dan kelas 4 dengan izin. Kalau saya boleh izinkan terangkan. Jadi kita nak mengurangkan aset-aset yang menjadi tanggungan kerana holding and asset untuk berterusan juga akan terbeban. Jadi Yang Berhormat, saya akui bahawa mungkin ada kesilapan satu siri. Terima kasih juga atas teguran-teguran yang dibuat. Tetapi hala tuju kita tidak pernah berubah. Tetapi yang pentingnya kesihatan, cash flow dan juga kesihatan kepada peruntukan yang ada dalam PKNS ini dapat kita pastikan dengan baik